Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini, saudara. Apa khabar? Cuaca di luar mendung ya. Dian Kiara, apa khabar? Ya, saudara Salah Inggi, terima kasih hadir. Saudara Asri Jani, saudara Syahar, dia saudara Putra 988, Syed Syifauzan, saudara Abdul Hamid, saudara Fazil Yub, apa khabar Zil? Saudara Jamaluddin Rohani, Amy Danish, selamat petang. Be Chun Sin, apa khabar Be? Tak main badminton ke? Saudara Noah, saudara Miri, saudara Asmah Burhan daripada Miri Sarawak, saudara Azhar Roy, salam, saudara Syahar. Begitu juga Puan Robiah binti Osman, Waalaikumsalam. Saudara Zainuddin Din, Muhammad Yusuf Ishak, saudara Nurul Amin, saudara Hamid, saudara Baby Hafiz, apa khabar Baby? Ningkai pakcik ni. Jonathan Hamzah, saudara Azli. Tidak lupa juga saudara Azlin Abdullah Ain ya, saudara Muhammad Yunus, saudara Jamaluddin Rahani, selamat petang. Saudara Sudin Baba, Cik CTP ya. Saudara Khairul Azman, terima kasih mengingatkan teman-teman. Kalau masuk live ni, tambah lagi petang ni ya, saudara Khairul. Kita petang ni tak ada cerita politik, saudara. Memang cerita politik tapi meningkap masa silam. Dan ia lebih kepada human interest ataupun perkara yang biasa-biasa kita bincangkan. Saudara Taram Shah Saleh, apa khabar saudara Taram? Terima kasih kopi. Mona Lisa daripada Muar. Saya bila lihat saudara Taram Shah ya, saudara Syah Ibrahim, kalau saudara Taram Shah Zahir hadir tu, saya teringatkan asam pedas di Muar, saudara, sedap. Begitu juga dengan mi Bandung. Saudara Zu, apa khabar? Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar orang Sungai Petani? Ayah Teh daripada Jengka. Itu juga Azran Roy. Ya, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ya, semua. Saudara Jonit Hamzah, saudara Azli, saudara Jamaluddin Bujang, Yanto Kasmi, Muhammad Makjan, Wan M. Bakri. Sayulan, kenapa Sayulan? Lan, saudara Asmadi Ismail, saudara Muhammad Aufa. Saudara, petang ini saudara minum apa? Saya tadi tengah hari makan bersama dengan Ustaz Husham, seorang penceramah agama, juga merupakan dai lah saya katakan. Beliau pakar agama. Saya berbual sambil makan tengah hari tadi. Kita makan nasi padang. Oh, sedap saudara. Kenyang masih terasa lagi nasi padang, rendangnya, dendengnya saudara. Ya, saudara Tailong, selamat petang. Saudara Azhar, anda makan apa petang ni? Saya tak mampu untuk makan kuih-kuih. Ada kerupuk adalah atas meja ni, tapi rasanya kenyang lagi, saudara. Kena kopi secawan, mata nak lentok. Tambah-tambah lagi, cuaca di sekeliling kawasan rumah saya ini, saudara, mendung. Suasana mendung, saudara. Tapi kata Mbah Belangkong, katanya Johor dah mula panas. Alhamdulillah, saudara Rudin, Romeo, Jawahir Ahmad, Sertu Adi. Dari Manjung, ya, saudara Tok Adi. Mizan, Muhammad Harmi, ya, saudara. Saya kalau boleh lah, kalau anda dapat melaporkan juga cuaca di tempat anda, nak tahu juga. Sebab kawasan saya masih lagi mendung. Tapi bahangnya terasa panas juga. Tapi suasana mendung. Ya, saudara Sab Jailani, Rahani Hamzah, Hamdan Jusuh, Muhammad Harmi. Begitu juga saudara Amy Saman, saudara Adam Jebat. Apa khabar saudara Adam? Johor panas, ya, panas Johor Bahru. Alhamdulillah, kalau panas tu tak ada hujan. Sebab semalam saya dipahamkan, ya, Amat Wamat, Timbalan Perdana Menteri pergi ke Johor menangani warga Johor, khusus kawasan Mersing yang hujan. Taiping mendung. Saudara Imam Mas, Taiping dia mesti mendung dan hujan. Tidak ada hari tanpa hujan di Taiping. Saya seronok je Taiping, saudara. Warga Taiping, selalunya warga Tionghoa, mereka berjudi. Pukul berapa hujan turun, berapa banyak hujan turun hari itu. Sebab hari-hari hujan di Taiping, saudara. Saudara Muhaizim Ihsan, Wazwa Abdul Hamid. Kelantan sama cuaca dengan tempat saya, mendung. Manjung lepas hujan, mendung, ya Tok Adi, ya. Yuwanto Kasmai di Tangkak Johor panas.
Saudara Sar Hasan di Kuching cuaca mendung dan panas. Saudara Azam dari Pekan Pahang mendung dan sekejap-sekejap hujan. Di Sungai Petani laporan Raja Kamal Zia Bazianku, dia kata cuaca redup tapi terasa bahangnya. Macam surat di kawasan saya ni lah saudara. Mendung tapi terasa panasnya saudara. So, Samsul Azmi. Baik saudara, kita cerita petani cerita boleh. Tadi saya makan di Pendang mendung ya saudara Muhaiz Ihsan. Di Kuantan juga mendung. Nampak gayanya mendung di seluruh negara. Kalau mendung seluruh negara ni, kalau dulu-dulu lah, Allahyarhamah, nenek saya, tuan saya selalu kata, jangan lupa ni, dalam keadaan begini, kalau mendung aja. Penang cerah ya, Saudara Saleh Ahmad. Katanya ada pemimpin besar nak meninggal, katanya. Itu keadaan. Di saudara Ana Rosli. Ana Rosli dia kata pucung hujan. Alostar ceras, panas terik. Alostar. Tadi saya makan dengan Ustaz Usham daripada Kok Diang, Kedah. Sungai Besar, hujan. Cuaca dari Dabung, mendung. Dabung ni tak silap saya di Saudara Haji Anwar, di Haji Aswar. Di Dabung rasanya di Kelantan tak? So, Takjak, salam, Pak Uda, Carlos. Assalam, Tun Faizal dari Cuk Kenaliat. Saya petang-petang begini tak nak cerita politik. Walaupun ada gambaran politik, tetapi cerita masa silam, bukan waktu sekarang, saudara. Jadi kita berbalik-balik, kita tentang kuih muih apa hari ni. Saya nak tahu juga di tempat saudara apa kuih yang agak rare, yang tak ada di tempat lain. Kalau saya suka makan kuih lempeng. Lempeng ada dua jenis lempeng, saudara. Satu lempeng pisang, iaitu pisang ni dilenyek-lenyek, digaul dengan tepung, kemudian diletakkan daun pisang dan dibakar. Itu lempeng pisang. Ataupun perlis panas ya saudara Eli. Din Kiara dia kata Kuala Lumpur hujan. Dan satu lagi tu tepung gaul dengan kelapa muda. Kemudian diletak atas macam buat roti canai juga, letak atas daun pisang, dibakar. Itu lempeng kelapa. Makan dia, kalau adik saya dia cicah dengan kopi. Kopi yang letak air gula. Jadilah air gula. Saudara Huza, terima kasih. Din Geting Kelantan mendung tapi cuaca tak panas. Di Pedu, Mi Pedu. Ramzul Zam, Waalaikumsalam. Wan Kenanga, Kota Baru mendung. Terima kasih. Surati Ihsan, Bala Medan. Melaka juga mendung saudara ya. Jadi itulah laporan di seluruh negara. Terima kasih teman-teman yang membantu saya memberi laporan kedudukan cuaca di seluruh negara. Kita bercakap soal kuih lempeng. Anda makan kuih apa, tapi petang-petang begini sepatutnya kalau dapat goreng pisang. Dalam cuaca mendung ni selalunya dulu saudara, Allahyarhamah ibu saya, dia kalau waktu-waktu begini dia akan masak sama ada pengat ubi keledek ataupun bubur kacang. Aduh sedapnya. Tak sampai terasa lah sampai hari ni saudara. Saudara Carlos Adam, maaf kenapa tu Carlos? Razak bini Muhammad dari Batu Gajah Perak panas. Batu Gajah tentulah Kelly Castle. Sabara Jalil, Arun Wah, Zakaria Ali. Saudara benih kelapa dia kata pisang goreng abu nipah. Pisang goreng abu. Tapi pisang goreng ni abu pisang ni ada berbagai jenis, pisang awak, tapi pisang abu nipah sedap. Dia tak manis tapi rasa gebu macam gebu lah rasanya saudara. Sedap. Cicah dengan madu lagi sedap lagi. Orang Johor dia kata pisang goreng cicah dengan sambal kicap. Benar. Saudara Azrul, kalau itu selalunya kalau pisang goreng cicah dengan kicap ni, minta maaf lah saudara, selalunya orang Jawa. Orang Johor biasa pun dia tak buat begitu. Saya rasa mereka akan cicah dengan madu. Madu sedap, manis saudara. Saudara Razak Muhammad dia kata pek nga, bukan pek nga je, bukan pek nga saudara Razak. Pek nga tu macam kuih lempeng tadilah. Tapi ada juga pek nga tu yang jenis manis. Saudara, memang sedap. Baik saudara, kita berbicara tentang hari ini 1 Februari adalah Hari Wilayah Persekutuan. Jadi sejak daripada tahun 74 sekarang ni 2023 49 tahun dah saudara. Sudah 49 tahun wujudnya
wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang dulu adalah sebahagian daripada negeri Selangor. Kawasan ini banyak orang tak tahu sebenarnya. Itu diwujudkan wilayah persekutuan ini era Tun Razak selepas terjadi tragedi 13 Mei dan kita menyantuni warga bangsa kita untuk hidup aman damai. Tapi yang mana kawasan Kepong, Jinjang, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, termasuklah Kampung Baru, sebahagiannya di Titiwangsa, Datuk Keramat, Ceras, tak sampai ke Kajang. Kajang dia dah di bawah negeri Selangor. Ada sempadan di situ. Sebenarnya banyak orang tak tahu, orang yang meracik-racik atau melukis pelan wilayah persekutuan ini adalah Datuk Haji Syuami Kamarudin, mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Kerana waktu itu beliau menjadi setiausaha pada Allahyarham Datuk Harun Idris yang kebetulan menjadi Menteri Besar Selangor. Waktu itu Datuk Razak mahu diadakan pemisahan antara Selangor dengan wilayah persekutuan dengan Kuala Lumpur. Banyaklah macam-macam, ada yang bagi nama awalnya Kuala Lumpur, ada yang bagi nama Kampung Baru. Tapi akhirnya almarhum Tun Razak menyebut ini adalah kawasan wilayah persekutuan. Untuk mewujudkan wilayah persekutuan ini, kerajaan persekutuan, sebab wilayah persekutuan diletakkan terus di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saudara, jadi kerajaan persekutuan membayar sagu hati kepada kerajaan negeri Selangor sekitar dalam 45 bilion ringgit untuk membolehkan kerajaan negeri Selangor membangunkan bandar barunya, terutama ibu negeri sudah berpindah daripada Kuala Lumpur, dipindahkan ke Shah Alam. Orang yang bertanggungjawab memujuk Sultan, kerana waktu itu Datuk Arun sendiri pun dia gagal nak memujuk Tuanku Sultan Selangor. Bersetuju dengan menyerahkan sebahagian daripada jajahan negeri Selangor itu ke menjadi wilayah persekutuan. Jadi Tun Razak minta jasa baik yang bawa mula Tengku Razali Hamzah bersama dengan Datuk Arun, bersama dengan Tun Ismail Ali, iaitu bekas Gubernur Bank Negara yang pertama kita. Tun Ismail Ali, anak Selangor, menghadap Tuanku Selangor, tukar pada Sultan Syarifuddin. Sultan Jadi ayahanda kepada Sultan sekarang inilah saudara. Jadi ada perbincangan, perbualan dan sebagainya. Cuma yang menjadi persoalan pada Duli Yang Mulia Sultan Selangor, beliau amat kasih dan sayang terhadap warga Kampung Baru. Banyak orang tak tahu, sebab itu sehingga hari ini di Kampung Baru itu terdapat nama dia Kelab Sultan Sulaiman. Di padang Kelab Sultan Sulaiman itulah bermulanya era kebangkitan perjuangan bangsa Melayu menuntut kemerdekaan. Dalam perhimpunan warga bangsa Melayu di situ, akhirnya diwujudkan seberkas dan ditubuhkan perkembar, iaitu Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu yang ditukar kepada nama UMNO. Daripada Kampung Baru itu, persetujuan untuk menubuhkan Parti Politik Melayu dibawa ke Kuala Kangsar. Di hadapan Duli Yang Mulia Sultan Kelantan, Sultan Perak. Selepas dipersetujui Sultan Perak, dibawa ke negeri Johor, di mana UMNO secara resmi ditubuhkan di Istana Bukit Serin di Johor Bahru. Jadi tuanku rasa nak melepaskan Kuala Lumpur ini sebab dia tengah-tengah. Kuala Baru ni di tengah-tengah sebab dia antara Ceras, sama juga dengan Keramat, kawasan Titiwangsa, dia Kuala Lumpur di Kampung Baru ni. Sebab itu sampai sekarang ini Kelab Sultan Sulaiman, presidennya mestilah Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Banyak orang tak tahu tu saya. Pada tanggal 1 Februari 1974 wujudlah wilayah persekutuan. Kemudian pada 16 April 1984, iaitu 10 tahun kemudian, Pulau Labuan dimasukkan ke dalam persekutuan, wilayah persekutuan. Serta pada 1 Februari 2001, setelah wujudnya Putrajaya, ini juga dalam negeri Selangor, Sultan yang sama juga menyerahkan Putrajaya ini untuk ditabir menjadi ibu negara yang menantikan Kuala Lumpur. Jadi saudara kena faham ya, daripada asalnya ibu negeri Selangor, iaitu di Kuala Lumpur, dipindahkan ke Shah Alam.
Dan ibu negara kita di Kuala Lumpur juga waktu itu. Kemudian dipindahkan ke Putrajaya. Di Putrajaya itu pada 2001, 1 Februari. Wujudlah Putrajaya. Jadi sekarang ni di wilayah Persekutuan menjadi wilayah yang ada sekarang, iaitu Kepung, daripada Kepung bawa ke Jalan Ipoh, Keramat, Titiwangsa dan sebagainya, sampailah ke Putrajaya, termasuklah Labuan. Ini adalah daerah yang disebut sebagai wilayah persekutuan, saudara. Peristiwa menandatangani perjanjian penyerahan Kuala Lumpur kepada wilayah persekutuan ini kepada kerajaan persekutuan ditandatangani dengan lenangan air mata. Tuanku Sultan Selangor dia tak serah begitu saja, baginda menitiskan air mata. Kalau saudara tengok dekat Akib tu, ada dalam pertandingan itu, tuanku menangis. Bukan senang saudara untuk seorang raja menyerahkan jajahannya. Tetapi baginda akur atas permintaan Tun Razak, atas permintaan Tengku Razali. Jadi sebab itu, bila tarikh-tarikh ini hadir, sepatutnya kita mengenang orang yang bertanggungjawab melakarkan Kuala Lumpur ini ataupun wilayah persekutuan ini adalah Tun Razak, Tengku Razali Hamzah, Datuk Harun Idris dan Datuk Haji Syahmi. Waktu itu Datuk Haji Syahmi belum menjadi ketua pemuda lagi, saudara. Jadi dia anak saudara pada Datuk Harun, anak abang dia. Dan dialah yang melakarkan kawasan itu, peta wilayah persekutuan ini. Kita sebagai warga Kuala Lumpur perlu ingat, hari ini hari cuti, sempena lahirnya Hari Wilayah Persekutuan. Dan satu permintaan Sultan Selangor yang saya rasa ada kalanya sekarang ni seolah-olah dikhianati. Tuanku berpesan, walaupun Kuala Lumpur tidak lagi berada di bawah jajahan negeri Selangor, Datuk Bandar Kuala Lumpur mestilah dipegang oleh anak Selangor. Sebab itu Datuk Bandar yang pertama, Tan Sri Yaakob Latif, dia anak Selangor yang pertama. Tapi selepas itu mula berubah. Ada yang datang daripada negeri lain. Sebenarnya ini juga salah satu perkara yang bagi saya, walaupun tidak tercatat dalam perjanjian, tetapi ada permintaan. Tidak tersurat tetapi tersirat. Tuanku minta kalau boleh janganlah Datuk Bandar Kuala Lumpur ini diberi pada bukan anak Selangor. Yang kedua, ini permintaan tuanku, bahawa semua warga Kampung Baru, banyak orang tak tahu ni saudara, yang tersirat juga saudara, warga Kampung Baru ini juga adalah dianggap sebagai rakyat Selangor. Sebab itu seringkali tiap tahun bila hari raya apa semua, Tuanku Salahuddin akan turun ke Kampung Baru, solat di Masjid Kampung Baru. Dan tanah-tanah yang ada di Kampung Baru itu sebenarnya semua tanah itu bukan tanah dibeli, adalah merupakan tanah anugerah daripada turun-temurun daripada tahun sebelum perang lagi. Jadi kebanyakan pemilik tanah di Kampung Baru itu adalah rakyat Selangor. Sebab itu saya agak kecewa bila melihat pertikaian berhubung dengan tanah di Kampung Baru tak selesai sampai sekarang. Hari ini kerajaan menubuhkan MAS. Itu Malay Agriculture State, macam itulah agama yang dipengusikan oleh Ketua Sesama Negara. Setara dengan PTG, Pengarah Tanah Galian Persekutuan. Sepatutnya sekarang ini masalah di Kampung Baru ni pula sebab mereka dah beranak cucu. Itu jadi masalah juga tu. Kalau nak dibangunkan tanah tu sebab tanah lot. Dia bukan satu orang ada 5-6 ekar. Tidak. Lot untuk lebih kurang dalam, ada yang setengah ekar, ada yang boleh buat lebih kurang 3-4 buah rumah. Tapi tanah situ memanglah bernilai terlalu tinggi. Ini bagi saya bukan pearl. Itu saya menganggap is a diamonds in the city. Sebab dia berhampiran dengan kawasan segi tiga emas di Bukit Bintang. Pertikaian berhubung dengan tanah Kampung Baru ini sampai sekarang tak selesai. Kesannya kerana ada setengahnya, sebahagiannya telah pun terjual kepada tanah kepada pemaju. Apa yang berlaku di Kampung Sungai Baharu, dia berhampiran dengan sungai. Saya yang kalau kita ikut sungai itu sampailah ke Masjid Jamek, Sungai Kampung Baru itu saudara. Itu asalnya tanah anugerah tapi dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, buat flat. Dan mereka membeli tanah itu, membeli rumah itu, dan ada setengah dah dijual. Bila dijual pada bukan Melayu, inilah masalahnya yang
Saudara saudara Abdul Fattah, jangan bercakap soal politik sekarang ni. Saya bercerita tentang kampung baru. Tentang kehidupan kampung baru, perjuangan orang Melayu kampung baru. Saya agak, kalaulah boleh sempena hari wilayah ini, kita ambillah kesempatan, kita menyeru kerajaan supaya jadikan kampung baru itu sebagai kampung contoh. Semalam tak silap saya dah bercakap tentang perlunya kita wujudkan perkampungan Melayu. Macam mana di Indonesia dekat dengan Taman Mini ataupun di Sarawak Taman Mini ataupun seperti di Melaka tu dibangunkan balik semula kampung baru, tetapi diwujudkan rumah-rumah yang kepelbagaian. Siapa pemilik tanah itu? Sebab sekarang ni satu lot tanah itu sampai 5-600 dia punya waris-warisnya. Ini yang mendatangkan kesukaran kepada MAS untuk mentadbir tanah-tanah ataupun nak memajukan, nak diserahkan geran tanah itu, nak diserah pada siapa. Malahan banyak juga geran-geran yang ada di kampung baru itu yang dah koyak rabak, saudara. Nak dibuka balik buku besar yang ada di pejabat Dewan Bandaraya tu memang susah nak cari. Jadi saya rasa yang terbaiknya dibangunkan kampung baru itu sebagai perkampungan Melayu dengan bangunan, sebab bangunan rumah-rumah Melayu. Barulah orang dapat datang ke situ sebagai tarikan juga. Dan hari ini kampung baru memang kita terkenal lah dengan banyaknya gerai-gerai makanan Melayu. Lebih-lebih lagi kalau bila nak puasa nanti tu berhadapan hotel tamu dekat Cokit. Saudara, itu jalan Datuk Dagang saya tak silap saya. Jadi di situ memanglah setiap kali bulan puasa menjadikan tempat penjaja-penjaja berniaga kuih muih dan juadah untuk berbuka puasa. Itu di Cokit, bukan dekat dengan pasar Kampung Baru. Tetapi di Kampung Baru kebanyakan gerai-gerai itu waktu malam dia buka dan boleh macam satu pesta makanan lah. Kalaulah Bandaraya ataupun Datuk Bandar. Tapi masalahnya kalau Datuk Bandar tu bukan orang Selangor, dia tak terfikir pun bagaimana nak memajukan Kampung Baru ini sebagaimana jadikan perkampungan contoh. Tanah-tanah di situ, saya yakinlah sebab tanah sudah tinggi nilainya. Ada tanah tu sampai nilai sampai 4-5 juta lah, saudara. Nilai je. Walau sebab satu kaki persegi tak silap saya di Kampung Baru sudah pun dinilai antara 1,000 ke 3,000 ringgit yang menjadi pertikaian berhubung dengan tanah sebut bila pemaju nak bayar pampasan kepada pemilik-pemilik tanah itu dengan harga yang murah, iaitu RM800 satu kaki persegi, sedangkan itu bukan nilainya. Ada pihak nak memajukan, membangunkan bangunan rumah yang tinggi-tinggi ataupun pangsapuri. Bagi saya tidak sesuai untuk jadikan bangunan komersial. Kalau naik komersial jadi macam New York, habislah Kampung Baru. Habislah sudah identiti di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur ini, identiti bangsa kita. Jalan Raja Alang. Ya, saya long betul. Saya minta maaf bukan dagang. Jalan Raja Alang. Perniagaan bulan puasa. Terima kasih Saudara Tailong. Maklumlah saya pun dah tua je, kena lupa juga. Saudara Abdul Fattah Hashim bergaduh dengan siapa pula? Dalam jebab ni dia bercakap saya mengharapkan teman-teman dalam saat gini kita jangan bercakap soal politik. Memang ada politik tapi bukan politik semasa. Cuma mengimbau, dan bila kita menyentuh soal Kampung Baru ni saudara, inilah soal ia merupakan harta turun-temurun. Ia merupakan hartanah anugerah tuanku. Dulu Kampung Baru ni tak ada maju mana pun. Kalau saudara lihat gambar-gambar daripada Akib, saya melihat gambar situ, memang ia terletak di tepi sungai. Jadi sungai itu daripada dulu lah, daripada Kelang masuk menghulu ke Gombak, lalu terus begitu, lalu sungai Gombak dan sebagainya. Dan persimpangan sungai itu di Masjid Jamek. Sebab itu zaman Datuk Najib dia menjadikan apa dia panggil river apa ke dekat depan Masjid Jamek itu untuk mengindahkan sungai Gombak. Tapi saya lihat bahawa ini tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Masih lagi air sungai Gombak itu kotor dan berbau. Agak berbeza kalau saudara pergi ke Venice. Di Venice tu orang berkayu sampan, ataupun di Bangkok, saudara, orang boleh berniaga dari dalam sampan. Jadi keadaan ini tak dapat dilakukan. Kenapa saya tak tahu. Tapi air sungai Gombak dulu okey, sekarang ni berbau.
Kalau kita duduk di tepian Sungai Gombak, di hadapan Masjid Jamek Kuala Lumpur, tu berbau, saudara. Inilah patutnya bandaraya memikirkan bagaimanakah caranya untuk merawat air-air di Sungai Gombak, saudara. Saudara Melati Fiah, malam ni live tak? Malam ni ada live, insya-Allah. Jam 9.30 malam, itu kita bercakap soal politik. Banyak cerita hari ni, saudara. Tapi hari ini, petang-petang begini, saya menceritakan sejarah sedikit tentang Kampung Baru kerana hari ini adalah Hari Wilayah Persekutuan yang diwujudkan pada 1 Februari 1974. Sebenarnya ada juga yang tersirat yang orang tak nampak. Selepas pilihan raya 1969 berlaku gegak gempita yang teramat sangat, maka Tun Razak dengan Allahyarham Datuk Arun memikirkan kepentingan warga bangsa kita ini macam mana. Sebab itu diwujudkan Wilayah Persekutuan supaya Selangor ini, kalau dibiarkan Wilayah Persekutuan berada dalam Selangor, saudara, rasanya dah lama dah Selangor ditadbir oleh orang lain. Jadi Tun Razak, Datuk Arun nak menyelamatkan. Cuma yang agak mengecewakan saya, di Kampung Baru inilah banyak peristiwa, saudara. Dulu Kampung Baru itu terdapat di jalan jalan besar tu berhampiran dengan Stadium TPCA. Saudara, ada kediaman resmi Menteri Besar Selangor. Tapi malangnya hari ini, kediaman resmi Datuk Menteri Besar Selangor telah pun diroboh dan dinaikkan dengan bangunan pencakar langit yang bagi saya tidak ada kesesuaian. Saya pernah ada di London. Orang London ni, kalaulah rumah macam kediaman resmi Menteri Besar, mereka akan jaga. Itu dianggap sebagai heritage. Tapi bagi kita, warga kita ni, kita tak sensitif. Jadi bangunan-bangunan yang bernilai, yang begitu menyimpan 1001 sejarahnya, kita hapuskan. Begitu juga macam contohnya lapangan terbang Subang. Saya sayu hati saya. Sebab saya waktu nak keluar negara, belajar luar negara apa semua, dah melalui lapangan terbang Subang. Hari ini tak ada dah. Yang ada sekarang ini lapangan terbang yang baru. Landasannya masih menggunakan landasan lama, tetapi bangunan lama. Kalau saudara nak tahu, lapangan terbang Subang dulu, sila tonton filem Piramli, Anak Bapak. Filem Anak Bapak, ataupun keluarga, bukan Anak Bapak, bukan keluarga 69, lakonan Ia Tompel, yang Piramli, Allahyarham Piramli ambil bapaknya daripada lapangan terbang di Subang. Cantik saudara bangunan tu, memang cantik. Tapi sarang sekarang ni, in Melaka ada kampung Melayu where they use light to decorate the house and tourist suka naik bot Priscilla Bundan. Ya, saudara, betul. Saya setuju, tapi tak besar kadar suasana tu. Saya lebih cantik kalau buat jadikan Kampung Baru. Jadikan sebagai tempat untuk pusat makanan Melayu. Jadi boleh dijual, lepas tu rumah-rumah di situ dibangunkan. Jadikan macam mini. Kalau orang nak homestay pun boleh. Saya yakin penduduk di Kampung Baru sekarang ni, saudara, bukanlah anak jati. Kebanyakannya dah datang daripada luar. Orang luar yang meniaga, yang menyewa. Kenapa tidak dibangunkan rumah itu dan jadikan homestay untuk warisan keluarga Kampung Baru itu dapat juga menerima hasilnya. Dan saya yakin tentulah Tuanku Selangor akan merasa gembira. Kerana baginda meletakkan bahawa rakyat Kampung Baru itu adalah rakyat Selangor. Yang tersirat. Yang tersurat memanglah Kampung Baru Kuala Lumpur. Begitu juga dia, Tuanku baginda mahukan agar Datuk Bandar Kuala Lumpur itu mesti datang daripada anak kelahiran Selangor. Juga tak ada. Kadang-kadang kita ni berjanji pada sebelum itu, bila dah jadi, kita lupa dengan janji-janji kita, saudara. Saudara Azlin, landasan Sungai Besi pun dah kena jual, benar. Sebenarnya, saudara, kalau saudara berpeluang pergi ke lapangan terbang Sungai Besi, itu tempat lapangan terbang untuk tentera. Di bawah tu ada kawalan udara kita apa semua, macam satu pekan, saudara, di kat bawah tanah tu. 100 kaki bawah tanah itu dibangunkan. Itu adalah tempat kawalan. Tapi juga sudah hilang. Saya juga tidak bersetuju. Sebab itu bila Datuk Najib nak membangunkan bandar wawasan, melibatkan kawasan lapangan terbang di Jalan Sungai Besi itu, saya pun tidak bersetuju. Kerana itulah antara kawasan-kawasan yang perlu kita jaga. Di Kota London, saudara, untuk dalam negeri, untuk penerbangan yang berhampiran, mereka masih lagi gunakan, ada kat Gatwick lah, ataupun Heathrow, dan dibangunkan lagi, dicantikkan lagi. Kita tidak. Kita melupuskan. Malahan, saudara, stadium negara pun nak dilupuskan. Dulu.
Apabila ada penentangan, maka masih lagi kekal. Tapi saya lihat, Stadium Negara ataupun Stadium Merdeka, ini harus dipertahankan. Kerana di situlah terletaknya tempat kita proklamasi kemerdekaan negara. Sebagaimana yang diadakan di Melaka. Jadi saya mengharap pimpinan negara jagalah heritage ataupun bandar-bandar, bangunan-bangunan yang dulu peninggalan, yang jadi sejarah warga bangsa kita. Contoh, tapi sekarang nak bina tak boleh dah. Rumah, kediaman resmi Menteri Besar Selangor telah pun tiada. Dan sekarang ni lapangan terbang Sungai Besi juga telah tiada. Lapangan terbang Subang juga telah tiada. Saudara, jadi kita ni bangsa yang apa? Itu yang saya selalu pertikaikan. Kita ni bangsa yang bagaimana? Apakah kita bangsa yang tidak mengenang budi orang-orang terdahulu? Apakah kita bangsa yang mudah melupakan sejarah kita? Kalau kita lupa pada sejarah kita, jadilah kita bangsa yang orang kata cacah merbah. Saudara lihat sendiri, saya berpeluang pergi ke London, pergi ke Jerman. Teruk-teruk Frankfurt pun saudara masih lagi mengekalkan bangunan lamanya. Cuma yang agak berselarunya macam kota New York, tak ada langsung kawasan untuk apa ini tumbuh-tumbuhan yang persoalan padang, tak ada kota hutan batu. Macam New York lahirlah negara itu dibangunkan oleh penjajah. Asalnya lah Red Indian, tetapi negara di mana asal. Lihatlah cantiknya Venice, saudara, Florence. Bila saya pergi ke kota Palermo di Itali, saudara, memang dia mengekalkan sebuah pulau daripada Napoli ke Palermo tu naik feri, saudara, dan dia mengekalkan segala estetika, nilai-nilai estetika bangsanya dipertahankan. Itu di kota Palermo, saudara. Kita di sini kita menghapuskan satu demi satu. Saudara Hussein Maknawi, ini yang Stadium Merdeka dan Stadium Negara telah dijadikan warisan negara, akan kekal sampai bila-bila. Nizam, saya wallahualam bisawab. Sebab dulu memang ada usaha untuk meroboh kerana nak wujudkan bandar wawasan, TRX. Saya jangan lupa tu. Apakah itu juga akan disentuh? Stadium Negara. Stadium Negara ini tempat selalu dulu kita tengoklah pertandingan badminton, di mana kita merampas Piala Thomas. Dulu diadakan di Stadium Negara. Dan dulu Stadium Negara juga ada tempat selalu, kalau tak pakai untuk badminton, kita jadikan tempat untuk persembahan artis-artis, konsert dan sebagainya. Tapi Stadium Merdeka itulah tempat kita yang almarhum Tengku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan negara. Di situlah di samping daripada Melaka, di apa nama bandar Melaka tu, Tun Ghaffar Baba bersama dengan Tengku Abdul Rahman merayakan merdeka, dan apabila hadirnya semua pemimpin, malahan wakil daripada Baginda Queen turut hadir di Stadium Merdeka itu, di situlah proklamasi kemerdekaan negara. Sepatutnya kita harus mempertahankan. Saya berdoalah jangan sampailah untuk nasib Stadium Merdeka ini jadi seperti Subang Airport ataupun lapangan terbang Subang. Benar, kita dah ada lapangan terbang KLIA. Tapi alangkah cantiknya kalau dikekalkan, sebab sekarang pun masih digunakan lagi. Syarikat Air Asia lah, Wing ke apa, jadi untuk dalam negeri. Banyak lagi syarikat penerbang yang menggunakan lapangan terbang di Subang. Alangkah indahnya kalau lapangan terbang Subang itu dipertahankan. Tapi sekarang tak ada, saudara. Kita cuma dapat mengimbau kenangan. Tak ada. Tidak ada secebis pun bangunan lapangan terbang Subang yang tinggal. Semua sudah tidak ada. Yang saya tengok dulu saudara, saya tengok bila tumbuh lalang-lalang, sayu rasa hati. Dalam lapangan terbang yang baru ni, walaupun moden, tapi saya tidak terasa itu sebagai lapangan terbang yang harus dibanggakan. Itu keadaan saudara yang perlu saya haraplah pimpinan negara, saudara Haji Zakaria, Pak Bilal, Padang Bandar Hilir Melaka, itu padang bersejarah. Tegur balik daripada London, diarak, menyatakan kita sudah pemerdeka. Tetapi proklamasinya di Stadium Merdeka. Selepas itu sekarang ini pada 1 Februari 1974, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan rela hati, dengan lenangan air mata, Baginda menyerahkan jajahan Baginda wilayah persekutuan kepada Kerajaan Persekutuan.
Dengan bayaran, bukan bayar pada tuanku pun tidak. Kerajaan pusat berjanji dengan kerajaan negeri Selangor pampasan sejumlah 4 bilion ringgit. Masa itu besarlah saudara. Untuk membangunkan Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor. Sebab itu sekarang sudah melihat masjid di Shah Alam juga besar. Dewan Negerinya besar. Pentadbiran di Shah Alam besar. Semua itu wang datang daripada pampasan. Kesan daripada penyerahan wilayah persekutuan kepada Kuala Lumpur lah. Penyerahan Kuala Lumpur kepada kerajaan pusat dan ditukar nama kepada wilayah persekutuan. Dan hari ini dalam wilayah persekutuan itu termasuklah Labuan dan Putrajaya. Saudara Jamaliah Saban, apa jadi komplek JPM dan KDN Jalan Datuk On? Di komplek saudara Puan Jamaliah ya, dia komplek yang ada tinggal saya ingat pejabat Perdana Menteri je. Lain dah tak ada dah tu, belakang Bank Negara tu. Dulu di situlah letaknya pejabat-pejabat menteri. Sekarang tak ada dah. Dulu banyak bangunan kayu. Saya ingat lagi, sering kali saya pergi ke situ. Daripada zaman Tun Musa Hitam jadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian Datuk Seri Megat Jonik Allahyarham juga ada di situ. Jadi urusan Kementerian Dalam Negeri, urusan-urusan yang lain lah dengan pejabat Perdana Menteri Jalan Datuk On. Dulu dikenali sebagai Jalan Datuk On. Dan sekarang dah tak nampak, dah tak ada. Tak silap saya dah dijadikan satu saya belum lagi membuat kajian. Saya minta maaf, insya-Allah saya akan kaji tak apa dah jadi ya. Secara nizam-nizam Sultan Selangor ketika itu adakah Datuk Sultan? Bukan, dia bapa. Secara nizam-nizam Allahyarham ayahanda kepada Duli Yang Maulid Sultan Selangor yang ada sekarang. Sultan Idris, Sultan Salahuddin. Waktu itulah baginda menitiskan air matanya. Saya masih ingat lagi peristiwa itu. 1974 ya saudara. Dan malangnya baginda menekankan tanah Kampung Baru itu seharusnya untuk anak-anak Selangor. Tapi hari ini pertikaian yang teramat sangat. Akhirnya saya khawatir nanti satu ketika nanti kalau kita tak berhati-hati. Saudara Umi Yusof banyak dah berubah. Akhirnya kerana perebutan, kerana ketamakan anak cucu, akhirnya tanah di Kampung Baru itu jadi milik orang. Dan sempena hari wilayah ini saya ingin nyanyikan serangkap daripada bibit-bibit lagu. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Hayatilah lagu itu. Sampai-sampai itu jamulah saudara anda. Selamat petang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia.